Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya boleh dengar, mohon respon. Boleh dengar cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu. Waalaikumsalam. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sebelum terlupa, suka saya nak ingatkan, minta perhatian semua ya untuk isi kehadiran. Okey, isi kehadiran pada ruangan yang saya dah minta anda isi tu. Okay, sebab saya tak nak bergantung sangat pada pada My School Channel tu, sebab nanti akan berlaku apabila awak tak isi My School Channel tu, nanti saya tak dapat kira kehadiran untuk hari ini. Okey, jadi minta tolong bantuan untuk daripada semua untuk isi kehadiran terlebih dahulu. Okey, InsyaAllah untuk hari ini kita akan melaksanakan aktiviti seperti mana yang kita dapat lihat pada paparan tadi, iaitu semakan, semakan peperiksaan untuk mata pelajaran geografi tingkatan 1 bahagian B, iaitu bahagian struktur. Okey, insyaAllah untuk hari ini selepas habis selesai perbincangan, saya akan riliskan markah masing-masing. Okey, saya akan bagikan masa lebih kurang 5 minit selepas aktiviti kita dah selesai semak soalan nanti. Okey, anda akan semak balik markah masing-masing. Kemudian kita akan buat satu aktiviti melalui quizzes. Okey, sebab ada beberapa perkara yang saya tak berapa puas hati sangat berkaitan dengan markah peperiksaan masing-masing ni. Okey, nanti kita tengoklah sekejap Sebelum tu saya kongsikan sekejap. Okey, sebelum kita mulakan, ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, sekejap Okey, saya akan presentkan kita punya soalan peperiksaan hari tu. Boleh nampak semua? Boleh. Okey, Boleh. setakat ini kelas kita dah mula jam 2.30, tapi masih lagi baru jumlah dia lebih kurang satu kelas je yang online sekarang ni. Mana lagi dua kelas punya enrollment murid ni. Ada 2 kelas yang masih lagi belum online. Okey, kita nak teruskan ke ataupun nak tunggu kawan-kawan yang lain? Teruskan. Teruskan cikgu. Teruskan Okey, je. baik. Teruskan. Okey, kita tumpukan dulu perhatian untuk perbincangan untuk hari ini, boleh Okey, kita tengok kepada soalan bahagian B, soalan subjektif. Okey, berdasarkan peperiksaan baru ni, okey, saya nak ulas sedikit lah. Okey, saya nak ulaskan sedikit berdasarkan daripada maklum balas jawapan yang diberikan. Okey, satu teguran yang saya nak maklumkan, minta perhatian perkara yang sama tolong jangan buat untuk masa yang akan datang. Okey, terutamanya tak kisahlah waktu peperiksaan secara atas talian ataupun peperiksaan semasa secara bersemuka di sekolah. Okey, ini kerana apa? Okey, anda ramai yang tidak mengikut arahan. Okey, arahan pada soalan kita tengok kat situ. Bahagian B, bahagian soalan subjektif. Sila isikan jawapan yang betul pada ruangan yang disediakan. Elakkan menggunakan keseluruhan jawapan menggunakan huruf besar. Okey, apa yang saya nak terangkan di sini ialah sebab saya dah sediakan skema jawapan untuk semua. Okay, untuk semua menggunakan penggunaan huruf kecil. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua,
tolong jangan tambah noktah. Okay. Tolong jangan tambah noktah di akhir jawapan anda. Okay. Kalau berkaitan dengan soalan subjektif di bahagian yang memerlukan ayat yang panjang, perenggan yang panjang, okay, yang itu tiada masalah. Okay, apa yang berlaku sebab begitu juga skema jawapan saya tak letak titik. Okay, ini yang saya nak kongsikan apa yang berlaku. Okay, apabila anda menggunakan huruf besar, okay, anda menggunakan noktah ataupun titik pada jawapan yang diberikan. Okey, apa berlaku? Sistem akan detect keseluruhan jawapan anda semuanya salah. Okey, saya ulang balik. Sistem akan detect semua jawapan anda salah. Okey, apa yang berlaku ialah setelah rata-rata kita dah habis exam pada hari berkenaan, saya agak terkejut. Okey, saya agak terkejut sebab hampir separuh. Tak ramai separuh. Tak ramai tu kan, separuh daripada 3 kelas ni, 90 orang, hampir separuh markah dia below than 30. Okey, markah dia kurang daripada 30. Saya pun terkejut apa yang jadi. Okey, bila saya semak balik, apa yang berlaku? Ramai yang jawab menggunakan huruf besar. Okey, minta bacaan untuk yang akan datang, elakkan guna huruf besar. Kecuali arahan soalan minta begitu ataupun sedemikian. Boleh faham Jelas Jelas. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, aktiviti perbincangan kita, saya nak benda ni dijalankan secara dua hala. Okey, apabila saya bersoal jawab tu, saya nak respon daripada anda semualah. Saya tak nak nanti takut kelas kita jadi macam seolah-olah macam saya bercakap dengan dinding kan. Tak nak macam tu sekurang-kurangnya saya nak dengar respon daripada awak supaya saya tahu respon awak tu ada kemungkinan kita boleh perbaiki dan kita boleh buat penambahbaikan terhadap mungkin kaedah ataupun cara anda menjawab soalan. Okey, kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Berdasarkan peta topografi. Okey, soalan dia kata dengan menggunakan petunjuk arah angin. Ini sebenarnya arah mata angin. Nyatakan arah bagi tempat berikut. Okey, alhamdulillah saya tengok ramai yang dapat jawab dengan baik. Okey, soalan dia tanya arah. Okey, jadi nampaknya tak ada masalah kot. Ramai boleh jawab dengan baik. Okey, siapa nak respon? Apakah arah yang ditunjukkan dalam peta tersebut? Berdasarkan soalan yang pertama, okey, arah bank dari Bukit Jong. Okey, siapa nak respon? Arah bank dari Bukit Jong. Okey, di sini. Okey, sekarang saya nak jelaskan. Di sini kita akan mengambil objek apa sebagai titik rujukan? Bukit Jong. Okey, jadi kita akan mengambil Bukit Jong sebagai titik rujukan. Okey, oleh yang demikian, bank berada di arah apa titik rujukan? Okey, siapa yang respon tadi? Tolong respon balik sebab saya dekat full screen dekat bahagian soalan, saya tak tahu siapa yang respon. Yang mana cikgu? Yang Yang Tenggara lelaki juga tadi. ataupun Bukit Jong? Yang Tenggara. Dah hilang dah tu ada. Okey, tak apalah. Okey, jadi jawapan untuk 1A arah bank dari Bukit Jong ialah Tenggara. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, saya tunjuk terus berdasarkan ni. Arah Tasik dari Kampung Ciku. Okey, jadi apa titik rujukan? Iaitu Kampung Ciku. Okey, di manakah arah Tasik dari Kampung Ciku? Tasik berada. Siapa nak respon? Nak tengok ni dia jawab betul ke tidak ni. Boleh siapa nak respon? Barat Daya. Ya? Barat Okey, Daya. tepat. Iaitu arah barat daya dari Kampung Ciku. Baik, tahniah. Okey, soalan yang ketiga. Apakah arah Kampung Ciku dari sekolah? Okey, jadi apa yang akan jadi titik rujukan? Sekolah. Iaitu Sekolah.
sekolah. Apakah yang arah Kampung Ciku dari sekolah? Siapa nak respon? Arah apa ni? Barat Daya. Barat Daya. Barat Daya. Barat Daya Okey, lagi? Utara. Utara. Okey, jadi jawapan yang tepat dia ialah Kampung Ciku terletak di arah utara sekolah. Okey. Okey, baik. Tahniah atas percubaan. Okey, kita lihat pula kepada soalan 1B. Ni saya tak tahu ni. Ramai yang silap ni. Saya tak pasti, mungkin susah ke soalan ni? Soalan ni adalah menyusun balik kedudukan kaedah kita mengorientasikan kompas untuk menentukan arah. Okey, jadi soalan yang pertama ni. Dia kata susun semula maklumat di bawah dengan panduan mengorientasi kompas magnetik yang betul. Okey, satu pilihan jawapan telah pun disediakan. Di sini untuk ruangan soalan yang pertama ni, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Ni nombor berapa ni? 2. Nombor 2. Okey, selepas kita berdiri menghadap objek, untuk tentukan arah, kita letakkan kompas pada permukaan yang rata. Kenapa kena letak kompas pada permukaan yang rata? Siapa nak respon? Kenapa kena letakkan kompas pada permukaan yang rata? Supaya dapat bacaan yang betul. Okey, sebab kita nak dapatkan bacaan yang betul. Sebab kedudukan arah mata angin yang ada dekat dalam air tu, dia kena duduk dekat atas permukaan yang rata supaya arah mata angin itu boleh bergerak, berpusing mengikut kedudukan yang tertentu lah. Okey, jauhi kompas daripada objek besi. Ini yang nombor berapa ni? Susunan ni. Okey, saya respon terus lah takut nanti lambat. Okey, ini adalah kedudukan yang kelima. Okey, untuk tak ada yang sikit Okey, untuk yang seterusnya, arah objek dapat ditentukan berpandukan kompas. Okey, ini adalah ini yang baru pada kedudukan yang kelima. Okey, yang tadi tu adalah pada kedudukan yang ketiga. Okey, letakkan kompas jauhi kompas pada objek. Di sini kedudukan yang ketiga. Arah objek dapat ditentukan berpandukan kompas merujuk kepada panduan yang kelima. Okey, orientasikan kompas sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Okey, ini adalah kedudukan yang keempat. Okey, kita terus skip lah sebab soalan ni dia tak ada pengiraan, tak ada nak rujukan apa-apa. Saya nak terus pergi kepada peta, boleh Okey, kita rujuk kepada soalan yang kedua. Nyatakan kedudukan tempat-tempat di bawah jika pejabat pos dijadikan sebagai titik rujukan. Okey, saya amat kesal di sini sebab ramai daripada pelajar yang dia sebenarnya dia faham. Saya tahu dia faham tapi dia terikut-ikut dengan soalan yang pertama, iaitu berpandukan tajuk arah. Okey. Soalan yang kedua, dia minta apa? Dia bukan minta nyatakan arah. Dia minta nyatakan kedudukan. Okey, awak dah belajar dekat dalam kelas dulu. Okey, kita dah belajar dulu kedudukan depan, belakang, kiri dan kanan. Ada 4 jawapan tu saja. Okey, depan, belakang, kiri ke kanan. Tapi apa yang berlaku ialah ramai di kalangan awak jawab arah mata angin. Ada yang jawab semua salah. Saya kesal jugalah sebab semua salah kan. Sepatutnya awak boleh dapat 3 markah percuma sini sebab dia hanya menentukan kedudukan je. Okey, soalan yang pertama sebab dia kata apa? Di sini pejabat pos dijadikan sebagai titik rujukan. Okey, di manakah terletaknya pejabat pos? Kalau berdasarkan peta topografi ni, peta lakar ni, pejabat pos berada di arah mana ni? Arah apa peta? Arah barat. Okey. Pejabat pos dijadikan sebagai titik rujukan. Padang terletak arah
Arah ke? Siapa nak jawab? Salah. Padang terletak pada kedudukan apa pejabat pos? Belakang. Di belakang. 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 Kenapa jawab belakang? Kenapa bukan atas? Macam mana Sebab- tahu depan dengan belakang? Siapa nak respon? Boleh Macam mana tahu tengok depan info belakang? pejabat pos tu. Bagus. Sebab- Okey, kita bukan gambar. Pintu pejabat pos tu menghala ke Depan. dia nak cakap menghala ke mana tu? Menghala ke depan kan? Okey, jadi padang tu kita andaikan dia berada di bahagian belakang. Itu je jawapan dia, belakang. Jadi awak dapat 1 markah. Tapi apa yang berlaku? Ramai yang salah. Sebab apa? Berusaha dia kira benda tu. Oh ni barat daya ke, timur ke, tenggara. Tapi jawapan dia cukup-cukup senang, iaitu depan, belakang ataupun kiri dan juga kanan. Okey, kita lihat kepada objek yang kedua. Restoran terletak pada kedudukan apa? Depan. Okey, pada kedudukan depan pejabat pos. Okey, manakala bank terletak pada arah, dah Kiri. sebut juga pada arah pula. Pada kedudukan, saya pun dah tersasar lah. Kiri. Pada kedudukan, skema jawapan dia bagi kanan. Okey, kalau ikutkan ni arah mana ni? Kiri. Sorry. Arah lagi. Ya Allah. Saya pun dah tersasar asyik sebut arah je. Pada kedudukan apa? Jawapan untuk soalan ni macam mana? Arah kanan ataupun arah kiri? Siapa nak respon? Arah kanan ataupun arah kiri? Dia ada 2 jawapan je. Kiri. Kiri. Arah kiri. Okey, sekejap saya semak sebab skema jawapan menyatakan kanan. Okey, saya dah tukar jawapan ni. Nanti kita rujuk balik kemudian Okey, kita sambung kepada sesi pembelajaran kita balik. Okey, untuk soalan 2B. Lengkapkan jadual berikut dengan latitude atau longitude yang betul. Saya nak Muhammad Faik, ada tak? Faik? Muhammad Faik Ada, boleh ada. berespon? Ya, silakan. Untuk 2B, 1. Membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Merujuk kepada Longitude. merujuk kepada longitude. Longitude. Dia pisahkan hemisfera utara. Kalau bumi itu Latitude. kita pisahkan kepada 2, atas dan bawah, iaitu garisan latitude. Okey, nombor 2B, 2. Memisahkan tarikh dan juga waktu di bumi. Siti Farzana, ada tak? Ada. Ada. Okey, boleh kalau nak cuba jawab. Longitude. Longitude. Okey, tepat. Okey. Longitude adalah merupakan garisan yang memisahkan tarikh dan juga waktu di bumi. Okey, 2B, 3. Memisahkan timur dan juga barat bumi. Okey, siapa nak cuba? Iman Najwa ada? Ada tak yang lain? Kalau ada siapa yang nak cuba respon, silakan. Ada sunyi pula kelas ni, kenapa ni? Semua dah tidur ke? Apa tak release jawapan kan? Okey, iaitu longitude. Okey, bagus. Okey, kita tengok kepada soalan 2C. Nyatakan kedudukan titik-titik berikut berdasarkan raja di bawah. Okey, alhamdulillah. Tahniah sebab hampir sebahagian besar daripada awak semua dapat berjaya jawab soalan ini dengan amat baik. Okey, tapi walau bagaimanapun ada beberapa orang yang perlu buat ulang kaji balik sebab dia sebenarnya dia tak ada salah apa pun, dia tertukar je. Dia tertukar jawapan depan dan belakang. Okey, ingat balik apa yang saya dah ajar sebelum ini. Tip dia cukup senang. Bacaan dia kena bermula sama ada, siapa nak respon? Siapa ingat apa yang saya ajar? Bacaan latitude dan juga longitude kena mula dengan apa? Kedudukan ni.
Latitude. Latitude. Attitude. Sama ada bacaan utara ataupun selatan. Latitude. Barulah diikuti dengan timur ataupun Right. barat. Tapi apa yang berlaku, dia tertukar dia tu. Dia ambil timur barat dulu, utara selatan di belakang. Awak ambil tip satu tu je dah. Kalau awak dapat ingat tip tu dengan baik, tak ada masalah untuk awak tentukan kedudukan dengan tepat. Okey, jadi untuk kedudukan P, siapa nak respon? Apakah kedudukan bagi P? 75 darjah utara, 10 darjah timur. Okey, jawapan dia tepat sekali, iaitu 75 darjah utara, 10 darjah timur. Okey, bagaimana pula dengan kedudukan Q? 10 darjah timur, 45 darjah barat. Kedudukan Q 10. Ingat 10 lagi darjah timur. bacaan kena mula dengan 37 darjah utara, 45 darjah barat. okey, jadi bacaan dia ialah kena baca menggunakan utara ataupun selatan. Okey, jadi kita tengok Q ni berada pada kedudukan latitude apa? Okey, jadi kita lihat balik di sini, kedudukan Q ini terletak pada latitude 37 darjah ke arah utara. Jadi kita ambil jawapan yang ini dulu. Barulah kita ikuti sama ada jawapan timur ataupun barat. Okey, kita tengok di sini Q berada pada titik persilangan latitude 37 darjah utara dan juga 45 darjah barat. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi kedudukan Q. Okey, kita tengok kepada kedudukan R. Okey, kita tengok balik pada kedudukan R. Okey, saya jelaskan supaya anda semua faham. Okey, R berada pada garisan titik persilangan latitude 32. Okey, 32 darjah selatan. Dia duduk sini. Garisan melintang di sini. Manakala titik persilangan longitude dia berada pada perjumpaan 30 darjah barat. Okey, jadi jawapan dia ialah 32 darjah selatan, 30 darjah barat. Okey, baik. Untuk kedudukan S, kedudukan S ni mungkin ada juga yang keliru. Okey, saya rasa tapi ramai alhamdulillah dapat jawab dengan baik. Okey, S berada pada kedudukan latitude 0 darjah, berada pada kedudukan 10 darjah timur pada garisan longitude. Okey, jadi jawapan dia ialah 0 darjah, tidak perlu ada nilai, tak ada utara, tak ada selatan. Hanya 0 darjah sahaja. Okey, diikuti dengan 10 darjah timur. Selesai. Okey, tanya. Okey, untuk soalan yang ini. Untuk soalan yang ketiga, ada berlaku sedikit kekeliruan. Okey, kemungkinan pada binaan soalan ni. Okey, yang mana kalau diikutkan petunjuk itu, okey, kita tengok, saya nak terus pergi kepada yang nombor 3. Petunjuk itu menunjuk ke arah bingkai. Okey, tetapi terdapat dua lagi anak panah menunjukkan ke arah simbol fizikal dan juga budaya. Okey, jadi untuk soalan yang ketiga ni, saya akan bagi markah bonus kepada semua yang jawab sama ada simbol ataupun pemidang sahaja. Okey, simbol ataupun pemidang sahaja. Selain daripada dua jawapan itu, saya tak terima. Baik. Okey, untuk soalan yang pertama, ciri pada peta lakar yang pertama iaitu siapa nak respon? Yang pertama ni merujuk kepada apa ni? Tajuk. Okey, baik. Yang pertama merujuk kepada tajuk. Yang kedua, Arah mata angin. Arah mata angin. arah mata angin. Okey, saya terima arah mata angin. Mata angin. Arah saja saya tak terima setakat ini. Okey. Tak apa, jangan risau, kita tengok dulu. Yang ketiga, seperti yang Pemidang. saya nyatakan, sama ada pemidang ataupun simbol. Saya terima kedua-dua jawapan. Okey, sebab berlaku kekeliruan di sini. Saya tak pasti ni sebab
ada kemungkinan simbol ni untuk soalan lain ni saya rasa ni. Okey, manakala yang nombor 4 merujuk kepada petunjuk. Okey, jelas Okey, kita terus pergi kepada soalan 3B. Soalan 3B dia tanya nyatakan ataupun namakan dua simbol garisan yang terdapat dalam peta lakar di atas. Okey, ada banyak simbol garisan. Siapa nak nyatakan? Siapa nak respon? Siapa yang ingat apa dia simbol garisan? Jalan Pada raya. peta ni je. Sungai Okey, Rusuh. okey, lagi kita ada sungai, lagi Jambatan. jambatan, bagus. Lagi? Ada satu lagi. Apa dia? Yang macam gigi-gigi tu apa dia? Benteng. Benteng. Iaitu benteng. Okey, jadi awak jawab mana-mana dua daripada 4 jawapan yang awak nyatakan tadi. Semua jawapan tu betul. Jelas Okey, kita tengok pula kepada soalan yang ketiga. 3C. Soalan dia tanya, senaraikan dua pandang darat budaya dan dua pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta tersebut. Soalan ni nak bagi markah percuma. Okey, sebab apa? Saya cukup risau apabila awak dapat soalan macam ni, dia bersusah payah. Okey, dia bersusah payah, dia tengok dekat dalam peta tu, dia bulatkan satu-satu. Okey, dia tengok dekat peta Okey, saya nak jelaskan ni. Ayat saya ialah peta, bukan petunjuk. Dia tengok pada peta, dia kira, dia pun dah jadi terlalu banyak, dia pun pening. Sebenarnya, kita hanya rujuk pada petunjuk sahaja. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ciri pandang darat fizikal? Siapa nak jelaskan? Apa dia ciri pandang darat fizikal? Siapa respon tadi? Saya. Apa dia pandang darat fizikal? Semula jadi alam. Semula jadi. Semula jadi. Tapi ni berlaku juga. Saya tak pastilah kenapa murid-murid ni dia tertukar. Awak tertukar dua tu, empat jawapan semua salah. Sebab apa? Dua pilihan jawapan dia minta pandang darat fizikal. Dua lagi minta untuk pandang darat budaya. Dia tak faham fizikal ni apa. Fizikal merujuk kepada objek ataupun ciri semula jadi. Iaitu apa? Okey, dekat sinilah baru kalau awak nak gunakan kaedah nak bulatkan jawapan ke ni. Saya cerita kalau awak exam yang menggunakan paper atas kertas. Bulatlah, awak jangan conteng pula answer awak dengan marker pen ke apa nanti. Okay, jadi awak bulatkan, awak kategorikan dekat bahagian petunjuk. Okey, satu yang saya nampak berlaku kekeliruan di sini ialah ramai yang masih lagi tidak faham ciri semula jadi tidak termasuk pertanian. Okey, tidak termasuk pertanian. Apa yang berlaku ialah semua ciri-ciri objek, semua ciri-ciri tanaman, contohnya semua dia anggap itu sebagai ciri semula jadi. Salah getah, tolong tengok, pokok getah, pokok padi, pokok kelapa sawit, pokok apa lagi, kelapa, semua adalah dalam kategori pertanian. Iaitu pokok-pokok pertanian ini diusahakan oleh manusia. Jadi semua kategori pertanian itu merujuk kepada ciri-ciri budaya. Ni paling senang ni. Kalau awak tak tengok pada peta tu pun awak dah boleh tahu dah. Bagi je apa benda yang semua manusia buat, itu adalah ciri budaya. Okey, kita rujuk balik pada peta. Pandang darat fizikal dalam peta ni ada apa? Antaranya kita ada sungai, kita ada paya bakau, kita ada hutan,
kita ada kontur, kita ada sungai. Dah ulang balik, okey. Kita ada kontur. Ada 4 pilihan jawapan di sini. Awak nyatakan mana-mana dua, jadi jawapannya semua betul. Kita lihat pula kepada pandang darat budaya. Begitu banyak pandang darat budaya kat sini. Tapi berlaku juga silap. Sebab ada yang tertulis itu paya bakau. Paya bakau bukan pertanian. Paya bakau tumbuhan semula jadi. Rumput juga tumbuhan semula jadi. Hutan juga tumbuhan semula jadi. Okey, jadi pilihan yang ada di sini iaitu getah, kelapa sawit, padi, kita ada balai polis, kita ada pertempatan, kita ada sekolah, kita ada kuil, jambatan, klinik, masjid dan juga jalan raya. Okey, begitu banyak simbol budaya. Ni kalau awak salah ni cukup-cukup rugi ni. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, ada soalan tak nak tanya dekat sini? Mungkin ada yang tak faham lagi, mungkin ada kekeliruan di sini. Kalau ada soalan silakan. Tak ada Okey, soalan yang seterusnya dia kata nyatakan 3 jenis tanaman yang diusahakan dalam kawasan peta. Apa tanaman tu? Getah, kelapa sawit, padi. Okey, ketiga-tiga tu kena ada. Ni akan ada pula yang tulis itu tanaman hutan. Dia tulis itu tanaman paya bakau. Alhamdulillah yang dekat bahagian soalan yang berkaitan dengan menamakan jenis tanaman ni ramai yang betul. Okey, tahniahlah. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat. Okey, pada pernyataan-pernyataan ini kita terus rujuk kepada soalan yang pertama. Terdiri daripada komponen benda hidup seperti manusia, flora dan juga fauna serta mikroorganisma. Okey, benda ni merujuk kepada apa? Biosfera. Biosfera, bagus. Okey, kita terus pergi kepada yang seterusnya. Kawasan yang diliputi air seperti sungai, paya, laut dan juga litupan air. Hidrosfera. Hidrosfera, tahniah. Hidrosfera. Melibatkan air, melibatkan hidro. Sebab itu kita tengok pembinaan empangan. Kenapa dinamakan sebagai hidroelektrik? Sebab dia berkaitan dengan sumber air. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata kawasan daratan dan dasar laut yang terdiri daripada batuan dan juga mineral. Litosfera. Merujuk kepada Litosfera. litosfera. Okey, baik. Tanya. Soalan yang seterusnya, lapisan udara yang terdiri daripada pelbagai gas, debu, habuk dan juga wap air. Atmosfera. Dah ada clue dia dekat mana? Clue dia pada perkataan udara. Okey, baik. Iaitu atmosfera. Soalan ni pun ramai yang salah. Okey, salah kenapa? Tak ikut Arahan. nak respon. Tak ikut arahan. Jelas di situ dinyatakan berdasarkan peta di atas, lengkapkan pernyataan di bawah dengan melabel nama benua yang betul pada ruangan yang betul. Yang betul pada ruangan yang betul. Contoh jawapan yang diminta. Anda dihendaki menggunakan simbol. Tapi hampir 3/4, hampir separuh daripada anda semua jawab dengan perkataan. Sebab itu ramai yang dapat markah 30 ke bawah. Saya terpaksa semak jawapan awak semua ni secara manual, seorang demi seorang. Sebab tu yang jadi lambat sikit tu ambil masa lebih kurang 2 minggu nak tanda. Sebab saya mengajar 8 kelas. Jadi terpaksa tanda manual. Sebab apa? Awak tak ikut arahan. Jadi saya kita nak terima ke tak nak jawapan yang guna perkataan ni? Ada siapa nak respon tak? Terima je lah. Kasihan ni. Dia tak ikut arahan tu. Arahan sekali tak apalah sedih. Okey. Arahan minta ikut label. Okey. Cuba jawab ikut label. Boleh tak?
Okey, untuk Boleh. yang aktiviti hari ni. Okey, kita tengok. Benua yang terbesar di dunia merujuk kepada label yang mana? B4. B4. Baik. Boleh jawab dengan baik pun. Okey, benua yang terletak paling selatan. B6. B5. Ha? B5. B6. B6. Kita ada lagi B6. yang paling besar. B6 jelas. Iaitu B6. Okey, benua yang paling mendatar di dunia. B5. B5. Iaitu B5. Boleh pun jawab dengan baik. Okey, kita tengok pula B5. kepada padanan yang seterusnya menggunakan simbol, juga menggunakan simbol. Lautan kedua terbesar di dunia. L2. 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 L2, Tania. Okey. L2. Okey, soalan yang seterusnya. Lautan yang terkecil dan tercetek di dunia. L5. L5. Ha? L4. L4. L5. 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 Ha. L mana? 5. L5. Okey. Soalan yang ketiga. Lautan yang mengelilingi benua Antartika. Benua Antartika duduk pada simbol mana tadi? B6. B6. Vietnam. Okey, jadi lautan apa yang berhampiran dengan Vietnam? L3. L3. Iaitu L3. Okey, itu untuk soalan 3. Soalan 4 ni ada juga yang silap. Silapnya di mana? Soalan 4 ni ada yang pergi jawab guna simbol pula. Soalan yang keempat ni ada pelajar yang jawab menggunakan simbol. Okey, soalan dia, apakah selat yang terpanjang di dunia? Melaka. Selat Melaka. Iaitu Selat Melaka. Tiba-tiba ada jawapan yang saya jumpa L4 dia tulis. Mana pula datang kan? Sebab soalan ni dia tanya nama selat. Okey, yang memang tak ada dekat dalam gambar rajah ni. Okey, selesai. Kita tengok kepada soalan yang kelima. Saya nak rilis markah ni. Okey, pilih jawapan yang betul dan isikan pada ruangan yang telah pun disediakan. Okey, pencapahan dan juga pemisahan plat merujuk kepada Hanyutan benua. hanyutan benua. Bagus. Okey, yang kedua. Terbentuk akibat daripada pergerakan kerak bumi. Senyap ya dah. Tak ada nak respon. Terbentuk akibat Gunung lipat. daripada pergerakan kerak bumi. Gunung lipat. Gunung Bongkah. Gunung Bongkah. Iaitu gunung Bongkar. Okey. Terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Gunung berapi. Gunung berapi. Gunung berapi. Bagus. Okey, soalan yang terakhir. Berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan juga himpitan antara plat. Gempa Bumi. bumi. Gempa bumi. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah pun selesai buat aktiviti semakan soalan di bahagian subjektif. Apa yang Muhammad gelakkan tu. Okey. Saya akan riliskan jawapan, rilis skor masing-masing. Okey, boleh rujuk pada nak rujuk mana ni? Rujuk Google. pada email masing-masing. Oh. Sekarang saya dah rilis markah masing-masing, boleh tengok. Okey, saya bagi masa tempoh 5 minit untuk semak balik. Kalau ada yang nak bertanya boleh terus respon di sini. Jangan PM tepi sekarang PM awak tu tak tahu sampai ke dasar lautan Jurang Mariana nanti. Tak tahu mana pergi. Saya Telegram ni saya akan buka malam je. Saya tak buka lepas ni. Siapa nak respon boleh tengok sekarang. Oh no. Oh no. Kenapa tu? Kenapa oh no tu? Tinggi sangat markah ke? No. Email yang mana? Ya Rabbi. Apa punya soalan ni? Email yang mana? Email yang awak daftar waktu peperiksaan hari tu. Muhaimin ni kan dia dah jadi macam Najmi ni.
Sama kan. Saja je. Sebaik orang bagi clue tu. Okay. Najmi ada tak Najmi? Diam je hari ni. Makkah sedih. Sedih tengok Makkah. Orang lain ada tahu Makkah tu macam mana dia tak keluar Makkah tu. Tak bismillah tu. Okey, dengar sini arahan saya. Aktiviti ni saya akan buat lebih kurang dalam 20 minit. Okey, mungkin akan mengambil luar daripada waktu. Okey, ada yang soalan. Okey, dia tanya kenapa per 85. Okey, bukan per 100, per 85 darab 100, betul. Okey. Sebab bukan 100%, sebab kita exam 1 jam setengah. Maka untuk 100 sekiranya anda exam 2 jam. Faham Sebab kita sepatutnya exam 2 jam. Tapi memang 2 jam pun hari tu kan. 2 jam ke 1 jam setengah hari tu? 2 jam kan? Tak 2 apalah, jam. halal lah tu. 2 jam, tak banyak. Saya bagi peluang awak ada masa yang panjang. Okey, dengar sini, saya nak respon. Janganlah nangis, relax lah. Itu kan banjir, tempat saya nak hujan ni. Okey, nanti saya bagi tahu macam mana nak kira. Okey, nanti dulu. Okey, apa yang saya nak ialah, dekat dalam aktiviti quizzes ni nanti, saya nak awak ikut arahan yang saya beri. Okey, semua dengar ikut arahan yang saya bagi. Okey, kalau dengar minta tolong respon. Saya takut nanti kan sebab ramai yang berchatting, bercicak-cicak ni, saya takut terlepas pandang nanti. Dengar. Gunakan nama kelas. Dengar Okey, gunakan nama kelas, kemudian diikuti dengan nama penuh awak. Okey, gunakan nama kelas dulu, diikuti nama penuh. Gunakan nama kelas, diikuti nama penuh. Jelas ya? Okey, gunakan nama kelas, diikuti nama penuh. Okey, Huruf sekejap besar je saya kan? kongsi. Ya? Huruf besar ke? Ya, huruf besar. Jangan letak nama dulu baru nama kelas sebab nanti kan senang saya nak trace awak ni daripada kelas mana terus. Okey, sekejap saya akan kongsikan. Okey, awak boleh buka link quizzes. Okey, stop. Jangan sambung chatting saya ni. Okey, boleh tekan kat situ tak? Okey, masuk room quizzes. Kita akan mula lebih kurang 5 minit lagi. Okey, ikut arahan saya. Mulakan dengan nama kelas, diikuti nama penuh, huruf besar. Cikgu boleh pakai kuasa ke? Boleh pakai kuasa? Boleh, tak ada masalah. Nak pakai kuasa apa tu? Elemental power. Double markah apa double point. Double Cikgu, point, cikgu. pandai-pandai lah sebab, Cikgu. sebab power tu dapat random kan? Cikgu. Ya, silakan. Siapa tadi yang nak tanya tadi? Cikgu, nama penuh eh? Nama penuh cikgu. Ya, nama penuh 40 kali dah saya ulang. Okey, minta tolong Sarima binti Samsul Azhar saya remove dulu. Okey, siapa yang tak ikut arahan saya remove dulu. Tolong ikut arahan. Masuk nama kelas dulu, baru diikuti dengan nama penuh. Nama kelas, baru nama penuh. Cikgu, nama penuh tak buat. Okey, nama yang apa? Nama yang lain daripada orang lah. Sama cikgu, sama. Sama? Contoh apa tu? Boleh bagi contoh tak? Sama, tak boleh tulis nama penuh. Okey, bubuh nama setakat yang boleh je. Tapi pastikan nama kelas dahulu. Minta tolong nama kelas. Sebab senang saya nak trace. Ummu Amna saya remove. Syah Zafran saya remove. Minta ikut arahan ya. Yasmin Alia saya remove. Sebab saya senang nak ikut urutan nanti daripada kelas mana. Wafa saya remove. Adam Naufal saya remove. Minta ikut arahan. Alif Aiman saya remove. Aisyah Husna Sati Ikram saya remove.
Okey, kalau siapa yang ada nampak respon, tolong respon yang guna nama dulu. Okey, Abdul Qayyum, saya remove. Takut saya terlepas pandang. Kalau ada siapa yang nampak, boleh tolong respon ya. Okey, baik. Setakat ni alhamdulillah semua dah ikut arahan. Remove berjemaah. Remove berjemaah. Seram. Siam. Tak apa, kita happy. Jangan stres-stres. Hafifah Husna, gunakan nama kelas dulu. Saya remove. Saya tak ada lah. Yang tak ada tu mungkin dah kena remove. Sila tengok balik, semak balik nama masing-masing. Ada sebahagian nama saya dah remove. Okey, tepat 3.25 insyaAllah kita akan mulakan. Pastikan cepat, masuk cepat-cepat. Apa terlepas kapal, saya tak kira dah. 55 orang setakat ni. Kita ni patut ramai ni, kita ada 90 orang ni pelajar tingkatan 1 ni. Mana lagi ni? Internet problem tu. Internet problem. Ni tak. Tapi macam mana ni? Nak tunggu ke macam mana? Start je. Cikgu, Start je. saya slow lah sikit. Siapa tu? Faiz. Faiz kelas mana Faiz? Satu Ikram. Faiz Zayan Oh bukan. Tak Fahmi Ikram. Faiz. Okey, tak apa. Faiz, okey. Sekejap saya Okey, cuba tak lagi. apa, kita tunggu. Siapa yang masih tak dapat masuk, minta tolong respon. Kalau diam je, saya anggap semua dah berjaya. Siapa yang masih tak dapat masuk, boleh tolong respon. Bagi tahu cikgu, kejap. Tak apa, kami tunggu. Okey, kita akan mulakan sedikit masa lagi sebab kita tak nak tunggu lama-lama. Saya takut nanti kawan-kawan kita yang dekat dalam room ni pula terputus sambungan internet. Okey, minta tolong respon pada siapa yang masih tak dapat nak masuk lagi. Faiz seorang saja ke? Kalau dah terlep tak ada yang masuk balik ke? Kalau dah terleft, ada yang terleft ke? Boleh masuk tak. terus. Bila dah start? Bila dah start tak boleh. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, rasanya boleh mula ke? Kita ada 59 orang je. 59 peserta. Rasanya satu kelas tak ada ni. Ya, saya. Yang Naufal Hakimi tu dia terbalik saya rasa. Oh, Naufal Hakimi. Naufal Hakimi ada tak sekarang? Naufal Hakimi, tolong respon. Saya akan remove ni. Saya remove dulu Naufal Hakimi, tolong masuk balik Okey, kita akan mulakan pada jam 3.30 petang. Boleh Amir Haikal satu Ikram, tolong respon. Gunakan nama kelas baru nama penuh. Okey, ada lagi 2 minit. Sila bersedia. Okey, kuisis hari ini hanya berkaitan dengan bab 5 sahaja, iaitu bumi. Sempat lagi kalau nak buka buku. 2 minit, boleh buka buku dulu. Okey, lagi 1 minit kita akan mulakan. Okey, jangan lupa isi kehadiran selepas kelas kita habis nanti Okey, masa akan counting sikit lagi. Tak sampai 1 minit lagi. Sila bersedia. Okey, kita akan mulakan kuisis tepat 3.30 petang. Selamat menjawab. Semua soalan objektif.
Itulah. Semua jodoh lah. Tengok. Sampai tak selamat lagi. Silap daripada nombor 12 tu kita lebih daripada 20 tu nanti. Memang ada lagi yang belum siap sebab mereka ambil masa. Sebab ramai yang sedang jawab laju-laju, yang lambat datang dia pelan-pelan saya. Yang bahagianya pasal ada power ni, double point. Dan tak dapat jam tu, aku tak macam lah. Ten pula 10 ke 20. Untuk respon daripada Anaki masih lagi dalam permainan ke? Maksudnya Alia masih dalam permainan. Dari pula kan dia respon kan dia awak dah kan. Risau nombor 52 tu lompat. Tak 2 bulan ni. Dengan potong dia nanti. Okey, macam ni lah. Saya tak nak panjangkan masa sebab nanti kan mungkin ada yang nak makan tengah hari ataupun nak solat. Okey, kita tamatkan sesi aktiviti kita. So, saya akan biarkan game ni untuk rakan-rakan yang masih lagi dalam permainan. Okey, nanti saya akan riliskan jam makan ni insyaAllah pada malam ni. Okey? Boleh? Ada soalan apa-apa tak? Dengar lah cikgu suara cikgu. Cikgu tak dengar. Lagu presentation ni. Lagu tu tak sanggup. Okey. Yang ni boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Baru boleh dengar. Okey. Kita tamatkan terus je sesi PDP kita pada hari ni. Okey, dengan aktiviti quizzes ni, saya tak stopkan lagi quizzes ni sebab masih ada lagi beberapa orang. Dia beberapa orang ni menggunakan konsep dia lambat asalkan selamat. Okey, jadi kita
Yalah, kita biarkanlah, okay? Biarkan game ni masuk on. Okay, yang kemungkinan nombor 20 tu tak selamat lagi tu. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita tambahkan sesi PDP kita pada hari ni? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Tahniah pada top 20. Tapi top 20 ni pun tak pasti lagi selamat ke tidak ni. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okay, minggu hadapan kita akan sambung kepada topik yang seterusnya. Dan saya akan riliskan markah peperiksaan yang sebenar. Okay, kepada semualah setelah saya mengambil kira markah aktiviti pada hari ini. Okay, dan saya nak pesan satu lagi. Ada satu lagi surprise. Surprise pada minggu hadapan. Bersedia. Kemungkinan mungkin akan ada saya bagi peluang untuk sesi yang kedua. Okay, jadi buat pembacaan untuk mata pelajaran geografi. InsyaAllah kita akan buat satu lagi aktiviti kuisis pada minggu hadapan. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu mengikut sambungan topik yang kita dah terhenti sebelum waktu peperiksaan pertengahan tahun yang lalu. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Maksud cikgu, Ya. maksud cikgu markah sebenar tu per 100 Okey, markah dia memang akan per 85. Okay, maknanya macam contoh lah, awak dapat 60, bahagi dengan 85, kemudian dapat 100. Tu awak punya markah lah. Tapi kemungkinan akan ada penambahan sebab berdasarkan aktiviti untuk hari ini. Dan mungkin ada penambahan lagi berdasarkan aktiviti pada minggu hadapan. Okey, jelas Jelas. Jelas cikgu. Okey, ada sebarang soalan lagi? Ada. Okey, Tasnim tanya, macam mana nak tahu A atau B? Naik ke peringkat sekolah menengah. Okey, naik ke peringkat sekolah menengah, 85 ke atas baru dapat A. Okay, 85 dan ke atas baru dapat A. Jadi yang grading yang bawah-bawah tu saya tak berapa ingat. Mungkin 70 hingga 84 ke 75, saya tak ingat grading. Sebab dah lama tak exam kan. Dah hampir dekat setahun lebih tak exam. Dah tak ingat dah grading tu. Okay, jadi ada grading yang kemungkinan 75 hingga 84 kot B. Jadi bawah daripada itu C. Kemudian yang grading yang seterusnya lah. Okey, tanya kata tapi markah Ju per 85. Tak. Itu per 85. Bukan markah penuh 85. Jangan risau. Dia ada calculation dia. 85 tu kita andai dia sebagai 100%. Faham Okey, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, kita siapa yang nak live dah boleh live dah Google Meet ni. InsyaAllah pada malam ni saya akan paparkan markah-markah untuk aktiviti kuisis pada petang ni, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu nanti post siapa 20 top 20 tu ke? Ya. Nanti saya akan post semua. Nak post semua ke? Kita nak post top 20 je. Top 20 je lah. Top 20 je lah. Dia tak banyak tu. Saya risau yang bawah-bawah ni nanti kejar dari belakang ni.
Sebab ada yang tak habis lagi tu. Dia terleft tak apalah. tu. Macam tersangkut je kat situ. Berhenti kat situ Okey, tak apalah. Saya takut nanti kalau saya stop, takut mungkin ada yang tengah buat. Saya biarkan je lah nanti kalau dah sampai waktu jam pukul 4 lebih tu macam tak logik tu, nanti saya endkan game lah. Allah. Tu masih bergerak tu. Afifah Husna tu. Pelan-pelan je tu. Masih lagi. Kita bagi ruang pada dia lah. Allah. Iyalah, cikgu.